saya lihat ya, semakin hari semakin orang kata keangkuhan itu mula terpancar ya, ataupun mula kita dah sebagai rakyat dilihat. Jadi sebab itu saya kata orang-orang dalam parti keadilan ni, mereka baru duduk dalam kerajaan, tetapi mereka sudah pun berperangai ya, seperti mana ya parti yang dah memerintah begitu lama. Padahal baru 2-3 tahun dan ini pun kerajaan campuran. Tetapi perangai-perangai yang ada tu amat memuakkan kita lah. Jadi seperti biasa, saya harap kawan yang ada bersama dengan saya ni, mana yang belum lagi membuat sumbangan, boleh buat sumbangan melalui akaun yang tertera di atas. Tapi saya tak tahu kenapa dia naik ke atas sangat pula. Nak ke bawah pun tak boleh. Saya dah buat dia naik ke atas, tak boleh orang nak buat ni pula. Tak boleh nak apa tu, untuk nak green screen kan dia. Ni nak green screen pula, tak boleh nak orang kata dia naik ke atas. So itu je lah yang mampu kan. Kalau pakai yang ini pun dia tak boleh. Jadi saya terpaksa lah. Nampak gayanya saya terpaksa pakai yang lama lagi lah, yang ini. Okay, so ini yang boleh saya pakai. Isu parti PKR ni, yang mana kalau kita lihat sekarang ini, mereka sudah pun semalam okey, tengah-tengah hari ini atas sikit. Inilah yang senang, yang ini je lah. Okey, saya nak beritahu, okey, Muhammad Zafri, kalau PKR berlagak bukan kena-mengena dengan kau pun. Inilah yang saya nak ulas ni. Saya nak bagi tahu dekat begini. Okey, orang-orang PKR ni, jika engkau kata kalau PKR nak berlagak pun bukan ada kena-mengena dengan saya, okey, fine. Fine dekat sana. Tetapi PKR ni tumbuh dengan undi daripada rakyat. Pemimpin PKR yang jadi ahli parlimen sekarang ni, yang jadi adun, datangnya daripada rakyat, undi daripada rakyat, bukan anda seorang. Okey, Muhammad Zafri, saya nak beritahu, bukan undi daripada kamu orang semua, datang daripada kebanyakannya rakyat ataupun pengundi atas pagar yang semangat untuk mengundi Parti Keadilan ini kerana kepercayaan ataupun keyakinan bahawa parti ini boleh mengubah segalanya. Tetapi apabila kita tengok orang-orang PKR sekarang ini yang sudah belagak, yang merasakan bahawa hari ini mereka juga macam cerita Najib dahulu, iaitu cash is king, maka kita lihatlah. Sekarang ini PKR, kawan-kawan boleh perhatikan timbalan presiden PKR yang ada hari ini, Nurul Izzah Anwar, setiap kali dia buat event, dia buat dekat hotel-hotel besar. Mana ada seperti mana PKR yang kita jumpa hari itu, yang dulu-dulunya tak ada. Dan pemimpin-pemimpin PKR sekarang ni bermewah-mewah. Jadi jangan fikir bahawa PKR ini tumbuh dengan mereka yang ada tu. Rakyat ada ni sana ni. Saya suka jawablah, saya jawab ni. Rakyat ada pilihan nak undi Din Cerit atau Anwar jadi PM. Yang kau bising dah kenapa? Sekarang ini rakyat punya pilihan lah. Sekarang ini saya punya pilihan, rakyat yang lain punya pilihan. Kamu nak halang kan? Dia punya, kenapa kamu nak halang? Kami bercakap di sini adalah hak kami, dan kamu yang sakit hati pula tu. Kenapa kan? Jadi apa yang berlaku hari ini? Rakyat akan menentukan kuasa PKR itu nanti. Kuasa itu berada di PRN Sabah ini. Kuasa itu berada di PRN Melaka ini. Kuasa itu berada di PRN Sarawak, dan selepas itu PRU. Jadi sekarang ini dia yang nak menentukan PKR itu adalah rakyat. Jangan cerita bahawa bukan kamu seorang, bukan Muhammad Zafri seorang yang nak orang kata mengundi. Rakyat ramai. Ada 32 juta orang. Anwar menang pun berapa belas ribu je kan, dan 7,000 je kemenangan Anwar tu. Jangan belagak sangat. Sekarang ini PKR ni dah lupa diri. PKR lupa bahawa mereka itu adalah parti jalanan, parti yang tidak disokong oleh konglomerat, tak disokong oleh Datuk Seri, Tan Sri dan datuk-datuk dan orang-orang berduit. Tapi hari ini PKR dah menukar rentak dengan benda-benda yang tidak kena. Saya tadi baru balik daripada kawasan tau. Saya balik daripada kawasan, ramai orang di kawasan saya dah tahu saya meninggalkan PKR ni, dan mereka beritahu dekat saya, tindakan yang saya buat ini adalah betul, kata orang di kawasan saya. Saya tanya kenapa? Ini pandangan bukan daripada saya ya, pandangan daripada kawasan Bidayuh, Dayak yang ada di Sarawak. Apa pandangan mereka? Sebab tu tadi saya tak dapat buat live apa semua, sebab saya balik ke kawasan. Saya cek.
Apa yang berlaku? Mereka kata Anwar Ibrahim lebih menolong kepada orang luar berbanding dengan kita kaum Dayak. Saya cakap, kenapa kamu orang cakap macam ni? Apa cakap dia orang kepada saya? Saya tanya dekat orang dekat ground, dari orang dekat bawah ni. Mereka kata, apa? Orang Dayak sekarang ni sedang melihat Anwar pergi tolong Palestin, pergi tolong Gaza 100 juta. Untuk komuniti Dayak ni PKR tak tolong 100 ribu pun tak ada. Jadi itu yang berlaku. Itu yang saya nampak lah. Lepas itu berkenaan dengan saya turun juga tadi sebab saya mengenal pasti sebagian, masih banyak lagi lah. Saya sedang mengenal pasti kawasan-kawasan yang saya nak memberi sumbangan lah dengan duit yang mana yang telah pun kawan-kawan bagi untuk saya buat sumbangan tu. Saya telah pun mengenal pastilah mana-mana penduduk ataupun rumah yang orang kata anak yatim piatu dan sebagainya. Tujuannya untuk saya nak agih itulah, tapi belum saya sedang mencari itu, dan kawan-kawan yang menderma ataupun memberi sumbangan teruskan memberi sumbangan, dan akhirnya nanti saya akan pushkan kepada kawasan dan barulah saya akan buat videonya sekali untuk tontonan semua. Nah, jadi itu. Muhammad Zafri, kau siapa nak halang kami tolong presiden? Engkau tolonglah, tapi ini saya cerita kawasan Dayak berkenaan dengan isu ini. Engkau nak, siapa nak halang kau nak ni pun, kalau duit kau nak pergi hantar ke mana-mana pun kau punya pasal lah, bukan saya nak halang pun kan. Muhammad Zafri kan. Jadi tak payahlah orang kata jadi scammer dalam ni, lepas tu nak ni. Walanon damai dah koyak ya. Inilah antaranya cara penyokong-penyokong PKR ni berinteraksi dengan kita tau. Macam mana kamu orang tengok? Sekarang ni kamu orang tengok macam mana penyokong PKR bercakap tau. Macam mana orang nak tengok PKR ni satu parti yang baik? Kalau bercakap pun mereka kurang ajar. Kalau mereka bercakap pun orang kata lebih teruk lah daripada orang. Saya silap-silap dia ni lah. Dia ni lah orang yang ni kan. Geng-geng walaon dia pergi masuk malanon. Baguslah. Tapi keputusan saya apabila saya ni tadi memang orang kata saya turun ke kawasan, memang orang kata memberansangkan. Dan ramai mereka berharap saya teruskan dengan apa yang saya buat ini supaya boleh membantu mereka, kerana memang ramai sebahagian yang saya tengok ada juga orang kata bekas-bekas pesara pun ada tahu yang susah, yang dulu yang mereka punya gaji kecil-kecil tu, dan sebahagian memang betul anak yatim piatu pun banyak yang mak bapak meninggal, keluarga mereka adik-beradik ada, tetapi adik-beradik pun orang kata kerja yang tidak menentu, macam kerja mereka kerja kontrak sahaja, tak ada pendapatan tetap. So ini yang saya akan sumbang lah. Saya akan lebih kepada mereka-mereka yang macam ni lah. Lepas tu untuk sumbangan kepada anak-anak orang susah ni, saya rasa saya nak sumbang kepada memberi baju untuk anak-anak sekolah yang di pendalaman ataupun di kampung yang mana mereka memang anak orang susah. Kasut sekolah mereka ada yang hanya mempunyai sepasang kasut, itu pun mereka pakai sampai 2 tahun. Dah berlubang, dah rosak. Saya pun tengah cari di mana beli yang agak murah untuk saya nak jadikan stok-stok kepada mereka yang memerlukan ini, pakaian-pakaian sekolah juga. So itu yang saya buat lah. So PKR di kawasan saya memang tidak mendapat sambutan dah. Orang memang dah tolak habis lah PKR. Mungkin kawasan orang lain mungkin ni lah, mungkin mereka boleh terima lah PKR, tapi di Mas Gading sudah tak diterima lah. Dan saya memang kritik habis lah, sebab parti ini katanya parti semua rakyat, semua kaum kan. Tetapi daripada hasil yang saya dapat, orang-orang kampung yang saya turun tadi, memang mereka marah dengan apa yang Anwar Ibrahim buat. Susulan daripada sebelum ini saya buat kenyataan apabila berkenaan dengan isu RZ juga, orang kampung di tempat saya pun tahu. Mereka persoalkan juga isu RZ yang mana Anwar Ibrahim tolong RZ, tetapi orang yang susah lebih banyak Anwar tak tolong. Parti Keadilan tak tolong. Jadi itulah. Itu yang sebahagian yang saya nak cerita lah dekat sini. Tetapi untuk saya nak cerita berkenaan dengan PKR ni, kalau ramailah yang macam Muhammad Zafri itu kan, maka semakin ramailah orang membenci PKR tu. Dia jangan ingat semakin orang suka. Inilah punca-punca antara ya pemimpin PKR disingkirkan. Bagaimana Rafizi disingkirkan adalah orang-orang seperti inilah Muhammad Zafri itu tadi, macam itulah. Pemimpin PKR jadi semacam tu tau.
Mereka jenis berdendam, tetapi mereka tipu rakyat untuk dapatkan undi. Bayangkan, sekarang ni kamu tolak pemimpin kamu, tapi kamu nak rakyat pergi sokong kamu. Sedangkan rakyat ni mereka punya pilihan. Kalau kamu dah tipu kawan-kawan kamu, kalau kamu dah tolak kawan-kawan kamu yang bagus, macam mana? Macam mana nak ni? Macam mana orang kata nak mendapat sokongan daripada rakyat ni? Adidas cukuplah Daniel, nanti kena kutip dengan PDRM. Satu ugutan yang sangat menarik. Saya paling suka kalau saya diugut jenis macam ini tau. Kerana politik berlainan ideologi politik. Kerana saya suruh orang tak sokong PKR, tiba-tiba kau kata cukuplah, nanti kena kutip dengan polis. Adakah ini juga antara perjuangan PKR? Adakah ini juga? Jangan ugut saya. Saya tak suka diugut. Nak kutip polis lah, nak kutip apalah. Saya paling suka kalau orang ugut-ugut macam ni tau. Semua jangan pakai akaun palsu lah, kan? Pakai akaun betul, kan? Nak ugut-ugut. Bayangkan, Papa Gomo pun tak ada apa. Papa Gomo tu terang-terang tu, tak ada apa. Cikgu Bat tu, tak ada apa pun. Dengan Papa Gomo pun geng-geng PKR takut. Dengan Cikgu Bat pun PKR pengecut. Nak lawan Papa Gomo dengan Cikgu Bat pun geng-geng puak PKR ni dah tak mampu dah. Aduh, ni nak cerita dengan Daniel pula. Dengan Papa Gomo bukan pernah duduk dalam PKR tau. Apalagi saya ni yang pernah duduk dalam PKR. Nak kencing lagi. PKR nak kencing saya. Aduh, geng PKR tak payah nak kencing lah. Pengecut. Kerja dengan PKR ni buat report. Dulu kan kenapa saya keluar PKR ni, kalau kawan-kawan nak tahu kenapa saya keluar PKR ni. Satu, apabila mereka dah menolak pemimpin mereka yang sepatutnya memberi impak, memberi kekuatan kepada parti. Itu yang pertama. Bila dia menolak Rafizi Ramli, menolak geng-geng Rafizi Ramli yang sah-sah jadi ahli parlimen. Yang sah-sah jadi ahli parlimen, dia lepas tu angkat orang yang kalah. Dengan menggunakan duit. Pemilihan PKR kali ini banyak guna duit. Okey? Daripada itu awalnya. Setelah habis pemilihan parti itu, atau semua MPN. Itu lagi satu hal. Setelah atau semua MPN, apa lagi mereka buat? Banyak hal PKR ni, penipu nak mampus. Macam mana nak duduk dalam parti yang macam tu kan? Parti penipu. Dalaman parti PKR ni penipu semua yang ada. Nak cerita reform macam mana? Kalau kaki songlap duit pun banyak. Pergi cek akaun geng-geng PKR ni sekarang ni. Sampai ke KC pergi cek. Cek akaun NGO dia. Ada yang dalam ni kata tadi, ini adalah channel minta sedekah. Saya minta sedekah lebih baik daripada kau orang songlap duit rakyat. PKR tak payah nak bujang dengan saya lah. 3 tahun kita dalam kerajaan ni. Yang saya keluar ni. Saya ada pilihan tau. Sama ada saya nak kekal dalam dan menjilat dia orang ni semua, dan saya dapat jawatan, dan saya dapat banyak peruntukan, dan saya dapat banyak duit. Saya ada pilihan. Bang, saya jadi tetap menyokong abang. Saya lamakan PKR akan berkubur. Kubur PKR, PRU ke 16 berkubur. Silap-silap Sarawak dapat telur ayam ni. Sekarang ni kita masih ada satu kerusi Miri. Ingat GPS. Ni adun kita dekat Miri itu semua GPS. Dia jadi macam tempat Nurul Izzah nanti. Silap-silap tumbang Miri itu. Kosong telur ayam. Macam mana nak cerita PKR ni yang puak-puak mereka yang nak menyokong lepas ni. Saya nak bagi tahu PKR kalau tumbang kali ni tak boleh bangun. Sebelum perkara ini terjadi dan mereka sekarang berebut dengan jawatan yang bergaji berimpak tinggi, dengan kedudukan, dengan pension yang ada, mereka dapat pension nanti. Geng-geng ini, menteri, senator, semua dapat pension.
Sebelum benda ni lama-lama dan saya masih di dalam, baik saya keluar, cabut. Saya cabut dulu, lepas tu nanti apa-apa terjadi dengan PKR, saya tinggal makan popcorn, saya tak terlibat. Dan kau orang tu lah. Kan? Terus berjaya, Izzah buat apa? Izzah saya tak tahulah. Kalau Izzah tu jantan, saya nak cakap dia goyang telur je. Saya dah cakap, Izzah tidak ada kemampuan dalam mengendalikan parti ni. Sebab bukan saya tak percaya ada seorang perempuan tak boleh. Izzah ni naik disebabkan geng-geng Fadlina. Semua wanita pergi sokong Nurul Izzah. Semua AMK pergi sokong Nurul Izzah. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab penjilat semua. Fadlina jilat, AMK jilat. Ketua cabang yang diatur ni pun dah jilat semua. Itu dia punya cerita dia. Cuba Nurul Izzah bukan nama Nurul Izzah Anwar. Korang ingat Nurul Izzah boleh jadi timbalan ke? Tak layak. Ni kita tengok ni, dia pegang ni. Kamu orang tengok ceramah Nurul Izzah daripada dulu. Tapi waktu saya dalam parti, saya tidak nak menjatuhkan dia. Tidak nak komen. Kau orang, kerana saya duduk dalam parti dan saya sebagai blogger dan saya sebagai menganalisis semua video-video ceramah di orang ni. Semua video ceramah Nurul Izzah saya tengok, tidak ada kualiti. Ada yang dia cuba mengelak ceramah cuma 5 minit. Oh, saya ada kawasan saya nak pergi. Oh, saya ada kerja nak buat. Dia naik atas pentas, tak sampai 5 minit. Banyak kali Nurul Izzah mengelak untuk membuat ceramah, untuk bercakap dekat atas pentas dengan memberi alasan ini. Saya perhatikan. Dia tak boleh bercakap dekat atas pentas sebenarnya. Dia tidak ada aura. Bukan saya nak ni, dia memang tak ada. Kalau setakat Nurul Izzah ni geng-geng PAS nak ceramah lawan dia, apalagi Sanusi. Sanusi itu dia punya panglima perang untuk PAS tau. Tinggal ketawa aja Sanusi itu. Nak balun Nurul Izzah tu. Tak payah geng PKR nak balun saya, nak ni saya. Kau datanglah 100,000 orang lah nak balun saya dalam saya punya video. Saya tak ada masalah. Yang masalah kau orang tengah mikir macam mana. Yang kau orang nak fikir sekarang macam mana PKR nak menang. Macam mana PKR nak menang 80 kursi. Dekat Sabah macam mana PKR nak menang 10 kursi. Itu yang kamu orang fikirkan. Sekarang ini kau orang nak cakap PKR sangat hebat. Daniel ni macam sial. Kau ni pengkhianat parti. Itu hak engkau orang. Tapi kau kena ingat. Kau orang yang nak pertahankan parti. Engkau hari-hari pergi dekat channel saya. Menghentam saya. Tak dapat apa-apa untung. Sedangkan kamu orang tak turun ke bawah buat kerja. KC PKR tak buat kerja kat kawasan. Wanita PKR tak buat kerja kat kawasan. Apa kerja mereka? Sedang menunggu. Saya tahu 3 tahun kita kerajaan saya duduk jadi KC. Apa yang berlaku? Ketua wanita cabang tunggu lagi permohonan NGO daripada bateri daripada pusat untuk dapatkan duit. Ketua cabang pun sama. AMK pun sama, tak boleh bergerak. Dia bukan macam seorang ni dulu ada. Macam mana kita nak bergerak tanpa kewangan parti? Contoh saya sekarang ni, saya umumkan saya keluar PKR. Saya ada inisiatif saya. Saya ada kawan-kawan yang ada ni. Kamu orang semua yang nak membantu saya. Saya buat tabung NGO jalan. Kamu orang saya ucapkan terima kasih banyak dah membantu saya. Jadi hari ini saya dah turun ke kawasan dan akhirnya saya boleh menyumbangkan apa yang perlu kepada kawasan selepas ini. Saya sedang mengenal pasti siapa yang layak dapat bantuan daripada sumbangan kamu orang. Tak bolehlah saya nak bagi satu kampung kan. Saya pilih mana-mana yang susah saya akan bagi. Dan saya akan buat kontennya dan saya akan buat untuk tontonan kamu orang. Ini tempat saya pergi dah. Ini duit kamu orang dan berapa sumbangan kamu orang itu. Kalau geng-geng KCPK, geng-geng PKR yang dah dapat duit tu, kau orang ingat? Kau orang tampak? Tak tahu hilang ke mana duit. Sekarang ini, pemimpin PKR ni sedang bermewah dengan duit. Tapi dekat bawah tak buat kerja. Korang yang buat. Dekat Selangor boleh lah. Geng-geng PKR, AMK, meeting. Macam dekat parlimen, dewan tempat mereka meeting. Kat negeri lain, menangis saya mata darah nak meeting. Kat bawah pokok pun susah nak meeting tau. Jangankan kita nak buka office lah. Nak sewa pun susah. Apalagi nak buka office. Saya dulu nasib baik dinasihatkan oleh ramai ahli PKR dekat kawasan Mas Gading. Kalau tidak, dah terjerat saya. Hampir-hampir nak buka office, nak bayar pakai duit sendiri. Office 1 bulan, kalau kita nak buka pusat hikmat kita, sebulan nak kena bayar berapa? Paling-paling bodoh pun kena bayar 1,000 lebih. Sewa kedai.
Sewa kedai 1.000 lebih, 1 tahun dah belas ribu, termasuk dengan kos elektrik, air, internet. Nasib baik tak buka tu. Kalau buka alamak air, lagi banyak duit habis dengan PKA ni. Yang kaya Samsul, yang kaya Fauziah, yang kaya Dr. Zuleha, yang kaya Anwar Ibrahim, yang kaya Nur Izzah, yang kaya Rabanan, yang kaya Saifuddin. Ni orang-orang ini, mereka ada pencen, mereka ada gratuity, macam mana Sadiq cakap, juta dapat. Mereka tak jadi ahli politik lepas ni pun mereka dah ada jadi jutawan. Kau orang, kalau mereka betul-betul berhikmat untuk rakyat dengan baik, tak ada masalah. Macam mana saya nak cakap betul? Nurul Izzah, macam mana dia kalah? Orang kat kawasan tak percaya dia buat kerja, kalah lah. Fauziah kenapa kalah? Saifuddin kenapa kalah? Abdullah Sani kenapa kalah? Rabanan tu pun nasib baik lah ambil tu Sungai Buloh tu yang dia lawan tu Khairi Jamaluddin, datang daripada tempat lain. Kalau Khairi Jamaluddin tu bukan daripada tempat lain, itu pun nipis-nipis lah. Lepas ni orang dekat Sungai Buloh dah tahu dah siapa Rabanan. Kau tuanglah duit dekat Sungai Buloh tu, nanti nak tengok boleh menang tak? Orang dah tahu sekarang ni pemimpin-pemimpin PKA ni buat apa. Ketua cabang, ketua cabang ni di 221 cabang lah. Satu cabang Julau tak tahu dah settle belum Julau. Mungkin dah 222. Tetapi di cabang saya pun letak jawatan dah. Saya tunggu aja keputusan daripada mereka. Tinggal lagi 221. Lepas ni Anwar Ibrahim pun terkejut. Anwar Ibrahim nak cukupkan 222 cabang, buat Julau punya dah siap, tiba-tiba Mas Gading pula terencat satu lagi. Tak selesai. Mas Gading tu tempat saya ni, PKA nak masuk lagi, nak buat lagi. Kau buatlah. Saya tinggal tengok aja. Siapa nak mimpin dah? Orang kawasan saya, Mas Gading dah tak percaya dengan PKA ni. Tak ada orang dah. Bukan saya nak cakap sombong, nak cakap angkuh. Sebab bila PKA buat taik macam ini, dalam PKA ni dah mula perkauman, orang-orang Dayak, terutamanya Berdayuh ni bukan bodoh, dan akhirnya mereka lihat. Sebab kita ni parti reform, bukan parti perkauman. Kalau tidak, macam mana PKA nak duduk dekat kawasan Berdayuh, macam mana nak duduk kawasan Cina, macam mana nak duduk kawasan India. Ini masalah dia tu dekat PKA ni. Ini kok meroyannya dengan saya, pasal apa kan? Baik saya tumpu dengan NGO saya buat kerja saya. Saya harap kawan teruskan menyumbang kepada NGO saya yang tertera di atas tu. Saya harap sumbangan ini membantu kepada masyarakat. Saya akan cuba gerakkan. Saya cuba gerakkan kalau boleh, kalau cukup dana daripada kawan-kawan, rakyat bantu rakyat ni. Saya akan gunakan untuk seluruh Sarawak. Saya boleh push untuk tunjukkan. Tapi sekarang ini untuk pengetahuan belum cukup lagi. Memang agak jauh ya. Gap yang saya target tu agak jauh. Saya harap kawan-kawan terus menyumbang walaupun sedikit. Sebab saya buka pun sampai hujung bulan ni. Daripada orang kata 3 hari bulan hari tu dan sehingga hujung bulan ni. Dan baru saya akan persiapkan. Sekarang ini tugas saya turun ke kawasan dan pastikan kawasan yang ramai miskin tegar ni, yang mana perlu dibantu, apa keperluan mereka saya catat. Dan sampai hujung bulan, seminggu sebelum itu, saya tengok berapa duit yang dah dapat daripada kutipan tabung ini. Dan akhirnya saya akan listkan. Selepas listkan, saya akan pergi beli, cari kawasan yang kalau boleh dapat supplier yang boleh supply murah, maka saya akan beli dengan mereka supaya dapat lebih kuantiti. So saya akan bagi, contohnya beg sekolah. Saya perlu siapkan beg sekolah, kasut sekolah, pakaian sekolah, saya perlu siapkan. Satu lagi, walaupun nampak macam tak penting tau, hari ini bila sebab saya ni daripada anak orang miskin, bila saya lihat budak sekolah, saya teringat kalau yang lelaki, tali pinggang mereka tu nampak benda ni remeh tau. Tali pinggang untuk anak sekolah ni, terutamanya pendalaman, sangat penting tau. Tapi beli yang pakai itulah, yang ni tu, yang dia bukan pakai lubang tu, dia yang pakai ni tu. Itu penting. Benda yang remeh-remeh macam ni nampak macam tak penting, tapi sangat penting kepada budak-budak ni. Lagi mungkin daripada segi alat tulis pun boleh juga tahu. Alat tulis, buku-buku. Saya ingat nak sumbang juga buku-buku tulis dengan alat tulis yang lain. Itu pun saya akan buat. Sebab tu saya perlukan sedikit sebanyak lah. Sumbangan yang ada sekarang ini buat masa ini tidak banyak, saya cakap betul. Sumbangan daripada kawan yang ada 3,000 lebih.
Jadi saya punya target 3.000 lebih, saya tak tahu sebab dia bergerak setiap hari. Saya harap sumbangan ini terus pergi mencecah 5.000 ke 6.000. Kalau boleh mencecah 5.000 ke 6.000 tu pada saya dah sangat baguslah. Kerana daripada segi kalau saya nak beli beras apa semua, untuk RM1.000 tu banyak saya boleh bantu dah. RM1.000 untuk beras dan RM1.000 untuk orang kata makanan baku yang lain. Saya ingat pun banyak boleh bantu banyak lah. Beras ni kalau kita beli dan macam gula dan sebagainya, keperluan minyak pun penting lah. Itu yang saya push lah. Jadi saya akan buat tumpuan kepada mereka-mereka yang betul-betul susah betul. Dan kalau memang dana sentiasa ada setiap bulan, dan saya akan monitor termasuk anak-anak mereka, saya akan monitor untuk mereka menikmatilah. Apa yang terjadi dalam negara kita ni adalah hasil daripada rasuah dan penyelewengan salah guna kuasa yang begitu lama. Impaknya ada kepada rakyat. Dan akhirnya rakyatlah yang susah. Sebenarnya negara kita ini, kalau pemimpin kita berada di tempat yang betul, kalau ahli-ahli parlimen kita, adun-adun kita membuat kerja dengan betul, sebenarnya tidak macam ni. Tetapi kerana mereka ini, dan apa yang berlaku pula dalam politik kita hari ini adalah apabila kita bermain politik sentimen kaum dan agama ni, akhirnya juga dia merosakkan. Apa yang menyebabkan negara ini politiknya bertambah rosak? Apabila politik kaum dan agama ini dimainkan, dan akhirnya pula pelabur-pelabur pun jadi takut. Sedangkan pelabur-pelabur ini adalah peluang untuk kita, anak-anak kita, generasi baru kita ini. Yang pertama, mereka mendapat ilmu. Daripada segi teknologi, daripada mereka mempunyai pendidikan, menjadi engineer, arkitek di dalam bidang-bidang yang dibawa oleh pelabur ini tadi. Tapi kalau kita terus saja bermain dengan politik yang orang kata sentimen perkauman dan agama, akhirnya kita rugi. Apa yang berlaku? Walaupun saya keluar daripada PKR, kita lihat contohnya negeri pimpinan PAS. Apabila mereka meletakkan politik mereka dengan kaum dan agama ni, akhirnya pelabur tak boleh nak datang. Dan akhirnya anak-anak muda yang mempunyai kualiti, yang mempunyai kebolehan, ada ilmu, terpaksa berhijrah ke negeri orang lain untuk mendapat peluang pekerjaan. Bukannya contohnya orang Kelantan, orang Terengganu, bukan mereka ni tak bijak. Orang Kelantan, orang Terengganu ni banyak melahirkan anak-anak muda yang bijak. Tetapi mereka terpaksa bekerja dalam sektor kerajaan ataupun sektor luar, ataupun berniaga ke negeri luar. Kerana di tempat mereka ruang itu dah tak ada. Pelabur tak ada. Sorry. Bayangkan kalau nak pergi buka, contohnya kita nak pergi buka bisnes dekat Kelantan, Terengganu. Kalau kamu bukan Muslim umpamanya, ngeri tau. KFC boleh tutup, McDonald boleh tutup dekat sana. Apa tak ngeri? Itu adalah satu panduan yang dilihat oleh orang lain. Kan? Itu part dia kan. So, daripada apa yang saya lihat perkara ini, maka kita kena stop lah politik yang macam tu. Paling saya tak suka dalam sebuah live ni, apabila puak-puak geng-geng PKR ini sendiri masuk dalam saya punya live, mereka komen yang tak betul dan sebagainya, akhirnya YouTube block komen. Akhirnya kawan-kawan tak boleh buat komen. Ini saya buat rupa PKR tau, buat kerja ni. Mungkin dia orang ni lah, geng-geng ni lah, komunikasi ke apa ke tak tahulah. Tapi ni tengok, setiap kali saya buat live, dia akan jadi macam ni. Paksa nak kena buat live lagi lah. Saya kena buat live lagi sekali lagi kah nanti? Ataupun saya nak pergi TikTok kah lepas ni? Tak boleh tu. Kamu orang nak komen, saya tak tahu macam mana nak. Tak adil lah kepada kamu orang. So itu sajalah yang saya boleh ulas malam ini. Sebab sedikit, aktiviti juga sedikit hari ini.